Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mematuhi segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Tajuk khutbah kita pada hari ini ialah zakat jaminan sosial ummah. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, zakat harta merujuk kepada zakat yang melibatkan harta-harta tertentu, iaitu emas, perak, pendapatan, perniagaan, wang simpanan, perlaburan, pertanian, peternakan dan galian. Semua jenis harta tersebut perlu dikeluarkan zakatnya. Apabila seseorang itu telah mencukupi segala syarat wajibnya, maka berdosa besar bagi sesiapa yang enggan mengeluarkan zakat. Peringatan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 35. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taqnizun. Yaitu pada hari dibakar emas, perak dan harta benda itu dalam neraka jahanam. Lalu diselar dengannya dahi mereka dan rusuk mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasalah azab dari apa yang kamu simpan itu. Hadirin muslimin sekalian, di sebalik keadaan ekonomi yang terjejas dan ramai kehilangan pekerjaan, hakikatnya masih ramai dalam kalangan umat Islam di negeri ini yang berpotensi menunaikan zakat. Ini kerana berdasarkan kajian, didapati potensi sebenar pembayar zakat di Selangor adalah berjumlah 1.2 juta orang. Sedangkan sehingga 31 Disember 2020 yang lalu, jumlah yang tak menunaikan zakat hanya sekitar 300,000 orang sahaja. Artinya, masih ramai yang mampu menunaikan zakat namun belum tampil melakukannya. Boleh jadi mereka tidak menyedari bahawa dirinya sudah wajib membayar zakat. Boleh jadi juga mereka membayar zakat tanpa menyerahkannya kepada LZS, yakni diagihkan sendiri termasuklah menyalurkannya ke luar negeri Selangor. Sesungguhnya perbuatan menyerahkan zakat kepada pihak selain LZS yang dilatih oleh MICE adalah salah di sisi syarak dan sistem pentadbiran sesebuah negara. Ia bersandarkan sesebuah dalil, iaitu ketika mana Mu'az bin Jabbar radhiyallahu anhu diutus ke negara Yaman, maka Nabi Muhammad SAW berpesan kepadanya, fa'akhbirhum anna Allah aftarada alaihim zakatan fi amwalihim tukhadhu min ghanihim faturaddu ala faqirihim. Maka habarkan kepada mereka bahawa Allah juga telah mewajibkan bagi mereka zakat dari harta mereka, iaitu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan disalurkan untuk orang-orang fakir di kalangan mereka di Yaman. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Fuqaha menyatakan ini adalah dalil yang jelas bahawa harta zakat penduduk sesebuah negeri itu adalah hak asnaf di negeri berkenaan. Ia tidak boleh sewenang-wenangnya dibawa keluar tanpa keizinan pemerintah di tempat berkenaan. Pernah terjadi kemarau panjang di Madinah, dan ketika itu mana Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Lalu Mu'az bin Jabbar radhiyallahu anhu telah membawa harta zakat penduduk Yaman ke Madinah untuk membantu mereka yang kelaparan. Namun Umar telah memarahi Mu'az dan menolak pemberian itu kerana harta zakat Yaman adalah untuk penduduk Yaman. Namun Mu'az memberitahu bahawa penduduk Yaman ketika itu berada dalam serba kecukupan, sedangkan penduduk Madinah sendiri dalam kesempitan. Maka sebab itulah beliau membawa harta
harta zakat itu ke Madinah. Mendengarkan hujah yang kuat itu, barulah Umar mahu menerimanya demi maslahat penduduk Madinah. Sidang Jumaah yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah kali ini, berikut adalah beberapa pengajaran dan tausiah kepada kita yang boleh dijadikan pedoman dalam hidup ini. Antaranya ialah: pertama, umat Islam adalah sedar bahawa zakat harta perlu ditunaikan apabila seseorang itu sudah mempunyai syarat wajib yang sempurna di sisinya. Kedua, umat Islam adalah memahami bahawa zakat adalah satu bentuk perhubungan yang harmoni antara orang kaya dan orang miskin. Ketiga, umat Islam adalah menunaikan zakat harta kepada LZS agar pengagihan zakat itu benar-benar berkesan kepada asnaf yang memerlukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur, iaitu mereka umat Islam yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi, niscaya mereka mendirikan solat serta menunaikan zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang daripada melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Dan ingatlah, bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin warzaqna minat thayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi khatib ingin mengingatkan supaya sama-sama kita sentiasa bertakwa kepada Allah SWT dengan menguasai diri dan keluarga kita daripada perbuatan keji dan maksiat. Dalam masa yang sama, kita terus berdoa agar seluruh negara kita sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang bersabar ketika menempuh segala penyakit yang menimpa. Berdisiplin dengan sentiasa mematuhi SOP dan ambillah pengajaran atas apa yang berlaku. Berhati-hati dan beringatlah selalu walau kita diberi sedikit kebebasan untuk bergerak. Ini kerana negara masih memerangi wabak COVID-19 ini demi keselamatan diri kita serta masyarakat keseluruhannya. Bagi yang terkesan dengan wabak ini, janganlah mengambil jalan mudah dengan mudarat dan menyakiti diri sendiri. Kita mestilah berjiwa besar dan sabar dan kuat mental serta fizikal berasaskan keimanan yang mantap. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW kerana perintah Allah dalam firman-Nya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin. Wardallahumma an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansurna ala qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka wa tawassalu ilayka binabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfazu bi aini inayatikar rabbaniyah wa bihizzi wiqayatikal samadaniyah
جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان سلاfuddin إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان سلاfuddin عبد العزيز شاه الحاج اللهم أدم الأمن والهداية والتوفيق وصحة وسلامة من لولي عهد سلانغور Tengku Amin Syah Ibn Sultan Syarafuddin Idris Syah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafin wa ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah mengurniakan rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju, serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dari pimpinan raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang sentiasa meninggikan kalimah dan agama-Mu. Hindarilah kami dari kelompok dan golongan yang suka mencela, mencaci dan menghina agama-Mu. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Allahumma ya dafi'al bala' idfa' anna hadzal waba' wal bala'a wal marad wasyada'id al mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadirun wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wadhkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.